Keajaiban 72 jam di Malaysia. Ketika chef Perancis menangis karena nasi campur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak percaya apa yang telah berlaku. Ini adalah seni. Apakah makna hidup saya selama ini? Itulah kata-kata pertama yang diucapkan dengan suara bergetar oleh Chef Pierre Dubois, pemilik dan ketua chef restoran 3 bintang Michelin di Perancis, La Maison d'Or, di sebuah gerai makanan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, CLIA. Selama hayatnya, beliau percaya bahwa masakan Perancis adalah santapan terhebat di dunia. Namun, kepercayaan itu musnah apabila 12 orang pengkritik makanan terkemuka Perancis, dalam perjalanan pulang dari sebuah persidangan makanan antarabangsa di Hong Kong, terpaksa membuat pendaratan cemas di CLIA akibat masalah teknikal pesawat. Dari situlah bermulanya siri peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan. Tahukah Anda, golongan profesional kulinari Perancis yang telah menghabiskan 50 tahun mengejar bintang Michelin, akhirnya menangis teresak-esak di hadapan sebungkus nasi campur dari sebuah kedai serbaneka di Malaysia. Mereka mula menghantar message ini ke negara asal mereka. Kita, orang Perancis, telah silap selama 100 tahun. Sila datang ke Malaysia dengan segera untuk belajar memasak. Revolusi diperlukan dalam dunia kulinari Perancis. Apa sebenarnya yang telah mereka makan di Malaysia? Apakah yang berlaku dalam tempo 72 jam yang mengejutkan itu, sehingga seorang chef 3 bintang Michelin melutut dan pengkritik makanan menangis? Dengarkanlah testimoni saya, Aisyah Rahman, yang telah berkhidmat selama 15 tahun sebagai penghubung antara dunia kulinari Perancis dan Malaysia melalui Persatuan Pertukaran Budaya Kulinari Malaysia-Perancis. Sebelum kita mulakan, jika Anda boleh berikan suka dan langgan saluran ini, ia akan menjadi pendorong semangat yang besar untuk saya terus berkongsi kisah-kisah hebat dari Malaysia. Selamat sejahtera, saya Aisyah Rahman. Saya telah mempelajari seni kulinari di Le Cordon Bleu, Perancis. Selepas pulang ke tanah air, saya bekerja di Persatuan Pertukaran Budaya Kulinari Malaysia-Perancis, menjadi jambatan antara budaya gastronomi kedua-dua negara. Oleh karena saya fasih berbahasa Perancis seperti bahasa ibunda, saya sering ditugaskan sebagai penterjemah dan pemandu arah bagi chef-chef Perancis yang melawat Malaysia. Peristiwa yang saya alami pada bulan November tahun lalu merupakan pengalaman paling mengejutkan dan pada masa yang sama paling menyentuh perasaan sepanjang 15 tahun kerjaya saya. Pada hari itu, Expo Gastronomi Asia 2024 yang diadakan di Hong Kong telah berakhir. Seramai 12 tokoh terkemuka dari dunia kulinari Perancis telah menyertainya sebagai juri. Kesemua mereka adalah nama-nama besar yang tidak asing lagi dalam industri masakan Perancis. Ketua delegasi ialah Pierre Dubois, 58 tahun. Beliau merupakan pemilik dan ketua chef restoran 3 bintang Michelin La Maison d'Or di Lyon, dan seorang chef legenda yang meraih 3 bintang pada usia termuda dalam sejarah Michelin. Dalam dunia masakan Perancis, beliau dianggap sebagai dewa. Kata-katanya mampu menentukan nasib sesebuah restoran. Turut serta ialah Puan Isabelle Moreau, 62 tahun, yang telah menerajui majalah Le Figaro Gastronomi sebagai ketua editor selama 30 tahun. Penilaian beliau merupakan kuasa mutlak yang menentukan kedudukan sesebuah restoran. Ada juga Jean-Claude Boisson, 55 tahun, pemilik restoran berbintang Chez Boisson di Arrondissement ke-16 Paris, dan ahli lembaga Akademi Kulinari Perancis. Chef Antoine Leclerc, 48 tahun, berasal dari Marseille dan dikenali sebagai inovator masakan Mediterranean, seorang bintang muda yang baru sahaja memenangi anugerah Bintang Masa Depan. Selain itu, terdapat juga Presiden Persatuan Wine Bordeaux, pengetua Sekolah Kulinari Kebangsaan Perancis, pemilik patisserie bersejarah di Paris, dan ramai lagi, mereka benar-benar pasukan impian gastronomi Perancis. Walaupun mereka berada di Hong Kong untuk menilai potensi masakan Asia, jujurnya, di dalam hati mereka terselit rasa angkuh, menganggap masakan Asia tidak setanding. Chef Pierre pernah berkata kepada saya, Asia mungkin mempunyai bahan-bahan yang lazat, tetapi teknik masakan sebenar tetap milik Perancis, yang terbaik di dunia. Pada petang hari kepulangan mereka dijadwalkan menaiki penerbangan terus ke lapangan terbang Charles de Gaulle. Namun, sejam sebelum berlepas, satu kerusakan engine yang serius telah dikesan. Diagnosis jurutera menyimpulkan bahwa penerbangan jarak jauh melebihi 12 jam adalah amat berbahaya. Selepas perbincangan tergempar, syarikat penerbangan memilih lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur CLIA sebagai destinasi paling selamat yang boleh menampung pendaratan pesawat besar. Sebaik sahaja pengumuman dari kokpit kedengaran,
Kita akan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Keluhan kecewa menyelubungi kabin. Puan Moro berbisik, takkanlah Malaysia, apa yang ada di negara pulau di hujung dunia ini. Jean-Claude juga menggelengkan kepala. Masakan Asia tak mungkin sesuai dengan selera orang Prancis. Pada petang itu saya menerima panggilan kecemasan. Kedutaan Prancis di Kuala Lumpur meminta saya memberikan sokongan sebaik mungkin kepada delegasi pengkritik makanan terkemuka yang akan membuat pendaratan cemas. Dalam perjalanan ke Klia, saya mula berasa bimbang. Keegoan orang Prancis, terutamanya dalam hal makanan, amat terkenal. Tiba-tiba terpaksa datang ke Malaysia. Pasti mereka dalam keadaan marah. Ketika saya menunggu di balai ketibaan, 12 orang ahli delegasi itu keluar selepas melepasi imigresen. Berbeza dengan jangkaan saya, riak wajah mereka menunjukkan kekeliruan yang mendalam dan keterkejutan, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebaik sahaja Chef Pierre ternampak saya, beliau terus bertanya dalam bahasa Perancis, "Cik Aisyah, apa yang tidak kena dengan restoran di lapangan terbang ini? Adakah kami telah datang ke tempat yang salah?" Saya tidak paham maksudnya dan meminta penjelasan lanjut. Kemudian, beliau mendedahkan satu cerita yang sukar dipercayai. Sementara menunggu giliran di counter imigresen, Chef Pierre yang lapar telah masuk ke sebuah gerai kecil yang menjual asam laksa di dalam lapangan terbang. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Makanan murah di lapangan terbang, walaupun di Perancis, selalunya tidak sedap, katanya. Namun, sebaik sahaja beliau menghirup sudu pertama kuah asam laksa berharga RM10 itu, Chef Pierre terdiam kaku. Kuah ini diperbuat daripada apa? Saya telah memasak selama 40 tahun. Tetapi saya tidak pernah merasai kedalaman rasa sebegini. Dengan bahasa isyarat dan bahasa Perancis yang bercampur aduk, beliau bertanya kepada pekerja gerai itu, "Bagaimana Anda membuat kuah ini?" Pekerja itu menjawab dalam bahasa Inggris ringkas, "Fish, tamarin, torch, ginger flower, ikan, asam, bunga kantan." Chef Pierre kemudian memberitahu saya, ikan, asam, bunga kantan. Hanya 3 bahan untuk menghasilkan rasa yang begitu kompleks. Ini adalah magis. Dalam masakan Perancis, walaupun kami menggunakan 20 jenis rempah, kami tidak dapat mencapai kedalaman rasa seperti ini. Ahli-ahli lain turut memesan asam laksa, dan kesemua mereka terdiam. Puan Moro berkata dengan suara bergetar, "Nilai saya terhadap gastronomi telah hancur dari asasnya." Dalam bus, menuju ke hotel, perbualan mereka semakin mengejutkan saya. Chef Leclerc berkata, "Adakah Anda lihat kepantasan penyediaan di gerai tadi? Dalam masa kurang 3 menit, semangkuk laksa yang sempurna terhidang. Tiada satupun langkah yang diabaikan. Restoran di Marseille pun tidak dapat menyediakan hidangan sesedap dan seefisien ini." Jean-Claude menambah, "Setiap pergerakan pekerja itu sangat indah, seolah-olah mempunyai nilai kerohanian seperti upacara minum teh. Ini bukan sekadar makanan segera di lapangan terbang. Ini adalah satu bentuk seni." Kami tiba di hotel selepas jam 10 malam. Saya pikir mereka semua keletihan. Tetapi Chef Pierre berkata beliau mahu melihat lebih banyak lagi tentang Kuala Lumpur. Saya membawa mereka ke sebuah kedai serbaneka berdekatan. Apabila melihat papan tanda My News, Puan Moro berkata, tanpa minat, "Oh, kedai serbaneka dari Amerika, pasti penuh dengan makanan ringan." Saat mereka melangkah masuk, kesemua 12 orang terhenti. Di hadapan bahagian makanan sedia untuk dimakan, mata Chef Pierre terbeliak. "Ini, apa semua ini? Bagaimana makanan secantik ini boleh dijual di kedai serbaneka?" Harga sekitar RM12 membuatkan mereka semua melihat tanda harga itu 2 kali. Di Prancis, untuk mendapatkan hidangan berkualiti sebegini, harganya sekurang-kurangnya 30 euro, kata Chef Leclerc, terkejut. Saya mencadangkan agar mereka membeli beberapa jenis untuk dicoba. Kami memilih 8 jenis, termasuk nasi kerabu, nasi dagang, rendang ayam, dan asam pedas ikan. Kami membuat keputusan untuk merasainya bersama-sama di bilik mesyuarat hotel. Proses memanaskannya di dalam ketuhar gelombang mikro juga merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Cara pemanasan ini sangat saintifik. Haba disebarkan secara sekata supaya kelembapan makanan tidak hilang, analisis Jean-Claude. Saat bungkusan nasi kerabu dibuka, semua orang terdiam. Di dalam bekas itu, terdapat pelbagai jenis lauk pauk yang tersusun indah nasi biru, aneka ulam-ulaman, keropok, solok lada. Keseimbangan warna, cara bahan dipotong, semuanya kelihatan begitu teliti. Chef Pierre mengambil suapan pertama, ia adalah ayam percik. Keheningan berlangsung selama kira-kira 30 saat. Kemudian, air mata mula mengalir di pipi Chef Pierre. "Ini, apa sebenarnya ini?
Beliau menyambung dengan suara bergetar. Ayam percik ini, bagaimana ia dimasak, rasa manis dan berempah yang begitu halus, tekstur yang begitu lembut. Saya telah memasak hidangan ayam selama 40 tahun, tetapi saya tidak pernah dapat menghasilkan hidangan sesempurna ini. Puan Moro pula menangis selepas merasai gulai ikan tongkol dalam nasi dagang. Keseimbangan rempahnya, kenapa ia begitu sempurna? Isi ikannya lembut dan langsung tidak hanyir. Restoran makanan laut terkemuka di Paris pun tidak dapat mencapai tahap ini. Chef Leclerc, selepas merasai kerabu pucuk paku, berkata dengan penuh emosi, apakah bahan ini? Rasa hutan yang begitu segar. Dunia adalah dunia baru yang tidak pernah saya kenali. Jean-Claude, yang sedang makan rendang ayam, bangun berdiri. Luar biasa. Saya tidak pernah melihat daging ayam yang dimasak sesempurna ini. Lembut di dalam, kaya dengan rasa rempah di luar, dan langsung tidak berminyak. Apakah teknik yang digunakan? Ahli-ahli lain juga mula mengalirkan air mata. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Kita begitu angkuh menyangka masakan Perancis adalah yang terbaik. Sebungkus nasi ini, berapa banyak teknik dan kasih sayang yang telah dicurahkan ke dalamnya. Tetapi kata-kata yang paling mengejutkan datang daripada Tuan Montel, pengetua sekolah kulinari kebangsaan Perancis. Selama 30 tahun, saya telah mengajar pelajar tentang kehebatan masakan Perancis, tetapi selepas makan nasi campur dari kedai serbaneka di Malaysia ini, saya sadar, ajaran saya selama ini salah. Beliau menyambung, memasak bukanlah tentang teknik yang rumit, tetapi tentang menyentuh hati orang yang memakannya. Dari nasi bungkus ini, saya dapat merasakan hati si pembuatnya. Sehingga jam 2 pagi, kesemua 12 orang itu terus makan sambil menangis. Keesokan paginya, saya membawa mereka ke sebuah restoran nasi kandar yang terkenal berhampiran jalan Masjid India. Apabila saya menerangkan konsep memilih lauk di barisan panjang, Puan Morau menunjukkan reaksi menolak. Tak mungkin. Makanan yang dihidang seperti itu? Saya tidak boleh makan makanan segera seperti ini. Namun, sebaik sahaja beliau, merasai seketul ayam goreng berempah berharga Rm, sekali lagi, semua orang terdiam. Chef Pierre berkata sambil menangis. Selama ini, saya tidak pernah paham apa itu kari. Makanan sesempurna ini dihidangkan pada harga yang sangat berpatutan. Ini tidak masuk akal. Chef Leclerc mengulas. Cara mereka mencurahkan pelbagai jenis kuah, ketepatan dalam mengimbangi rasa pedas, masin, dan lemak. Ini bukan sekadar memasak, ini adalah seni. Selepas menghabiskan sepinggan nasi, Jean-Claude tiba-tiba berdiri. Saya telah silap selama 100 tahun, katanya dengan suara yang kuat. Masakan Perancis memang hebat, tetapi masakan Malaysia mempunyai sesuatu yang telah kami hilangkan. Sesuatu itu ialah jiwa. Suaranya begitu kuat sehingga pelanggan lain di restoran itu menoleh. Tolong pertemukan saya dengan tukang masak yang menyediakan hidangan ini. Apabila saya menerjemahkan permintaannya kepada Anne yang sedang mencedok nasi, beliau tersenyum malu. Jean-Claude menundukkan kepalanya di hadapan lelaki itu. Terima kasih, saya telah belajar banyak daripada Anda. Dalam perjalanan ke pasar Chowkit, riak wajah mereka telah berubah sepenuhnya. Keangkuhan awal telah lenyap, digantikan dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk belajar. Semasa melawat para pemborong di pasar, mereka tidak henti-henti bertanya, bagaimana Anda belajar memilih ikan yang segar? Berapa lama masa diambil dari pembekal hingga dijual? Ajarkan kami teknik untuk mengekalkan kesegaran ini. Apabila mereka menyaksikan seorang penjual menyiang ikan dengan pantas, mereka semua terpukau. Setiap gerakan pisau itu mengagumkan mereka. Ini seperti seorang pengukir. Ini seperti musik. Mereka membandingkannya dengan pelbagai bentuk seni. Untuk makan tengah hari, saya membawa mereka ke sebuah warung ikan bakar yang tersembunyi di Kampung Baru, tempat kegemaran penduduk tempatan. Melihat kehebatan tukang masak mengendalikan api dan membakar ikan yang dibalut daun pisang, Chef Pierre benar-benar terpesona. Pergerakan tangannya, ketepatan itu, teknik masakan Perancis kami masih terlalu mentah. Setiap kali tukang masak itu meletakkan seekor ikan bakar di atas pinggan, mereka akan menadah tangan seolah-olah berdoa. Selepas melihat kemahiran seperti ini, saya rasa saya tidak boleh pulang ke Perancis lagi, kata Puan Morau sambil menangis. Pada sebelah petang, atas permintaan mereka, kami pergi ke sebuah medan selera di Jalan Alor. Sambil menikmati sate di sebuah gerai yang sibuk, Chef Pierre mengaku kepada saya, Aisyah, selama ini saya hanya pikir tentang mencipta hidangan. Tetapi tukang masak di Malaysia, mereka mengutamakan kebahagiaan orang yang makan. Perbezaan inilah yang paling penting. Chef Leclerc, selepas makan sate, mengistiharkan cara penggunaan api arang ini, tahap kematangan daging, adunan kuah kacang, semuanya sempurna.
hidangan panggang di restoran saya akan dirombak sepenuhnya mulai esok. Jam 11 malam, masa untuk penerbangan pulang semakin hampir. Di dalam bus menuju ke lapangan terbang, mereka terus berbual dengan penuh semangat. Apabila saya pulang ke Prancis, saya akan segera mengubah kurikulum sekolah kulinari. Program untuk mempelajari teknik masakan Malaysia amat diperlukan. Restoran saya juga akan diubah, dengan menu yang menerapkan jiwa Malaysia. Komen yang paling berkesan datang daripada ahli lembaga akademi kulinari Perancis. Kita, orang Perancis, perlu mengubah cara pemikiran asas kita tentang masakan. Teknik dan tradisi memang penting, tetapi semangat layanan yang diajarkan oleh masakan Malaysia adalah intipati sebenar kulinari. Di Kelia, sebelum berlepas, mereka semua mengucapkan terima kasih kepada saya. Dan mereka berjanji, kami pasti akan mengubah dunia kulinari Perancis. Menjadi tugas kami untuk menyampaikan kehebatan Malaysia. Tahun depan, kami pasti akan datang lagi untuk belajar, membawa bersama anak-anak murid kami. Seminggu selepas kepulangan mereka, satu kejutan besar melanda dunia gastronomi Perancis. Pertama, majalah Le Figaro Gastronomi, di bawah artikel yang ditandatangani oleh ketua editor Puan Moreau, menerbitkan edisi khas bertajuk Revolusi Kulinari dari Malaysia. Dengan tajuk utama dunia kulinari Perancis, bukalah matamu, gastronomi sebenar ditemui di sebuah negara pulau di timur jauh. Pengalaman beliau di Malaysia dilaporkan secara terperinci. Chef Pierre Dubois membuat perubahan besar pada menu restoran 3 bintang Michelin-nya, La Maison d'Or. Beliau memperkenalkan sup baru yang diilhamkan oleh teknik rempah ratus Malaysia, dan hidangan ikan yang diinspirasikan oleh semangat tukang masak Malaysia. Ia digelar sebagai revolusi masakan Perancis. Chef Leclerc menganjurkan malam cita rasa Malaysia di restorannya di Marseille, dan ia penuh sesak setiap malam. Orang Perancis mula menyadari daya tarikan masakan Malaysia. Perubahan terbesar berlaku dalam reformasi kurikulum di Sekolah Kulinari Kebangsaan Perancis. Pengetua Montel menubuhkan Jabatan Teknik Masakan Asia Tenggara dan menjemput chef dari Malaysia untuk memulakan kelas yang autentik. Satu fenomena belajar di Malaysia bermula di kalangan chef muda Perancis. Permintaan untuk bekerja sambilan di restoran-restoran di Malaysia meningkat, dan pertanyaan kepada sekolah-sekolah bahasa Melayu juga melonjak. Di Ibu Pejabat Michelin Guide, perdebatan hangat bermula. Suara-suara mula kedengaran mengatakan bahwa kriteria penilaian untuk masakan Malaysia perlu dikaji semula secara asas. 3 bulan kemudian, saya menerima berita gembira. Chef Pierre menghubungi saya, menyatakan hasratnya untuk melawat Malaysia, sekali lagi, kali ini dengan 20 orang anak muridnya. Dan 6 bulan kemudian, delegasi seramai 25 orang chef Perancis benar-benar tiba di Malaysia. Kali ini ia adalah lawatan sambil belajar selama seminggu, di mana mereka berguru dengan tukang masak sate dan bekerja di restoran-restoran tempatan. Kini, demam Malaysia terus melanda seluruh Perancis. Lebih 50 restoran autentik Malaysia telah dibuka di Paris, dan setiap satunya penuh sesak setiap hari. Tetapi yang paling menyentuh perasaan ialah apabila Chef Pierre Dubois sendiri membuka cawangannya di Kuala Lumpur tahun lalu. Nama restorannya ialah La Maison d'Or Kuala Lumpur. Sebuah restoran dengan gaya yang sama sekali baru, menggabungkan teknik Prancis dengan jiwa Malaysia. Pada hari pembukaan, Chef Pierre berbisik kepada saya, jika saya tidak makan asam laksa di Kelia pada hari itu, hidup saya tidak akan berubah. Malaysia telah mengajar saya erti sebenar memasak. Sekarang, giliran saya untuk membalas budi. Sehingga hari ini hampir setiap bulan, chef-chef dari Prancis datang melawat Malaysia. Mereka semua mengalami pengalaman yang sama hebatnya dan pulang dengan inspirasi baru. Dan mereka pasti akan berkata, masakan Malaysia adalah magis yang membahagiakan manusia. Cerita saya berakhir di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah 72 jam yang menakjubkan ini, di mana pakar-pakar gastronomi Perancis menangis karena nasi campur dan mempelajari intipati sebenar masakan? Sila tinggalkan komen sokongan Anda untuk watak-watak dalam cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.